Business is Awesome bersama Cikgu Washita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada video kali ini. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan silibus perniagaan tingkatan 5 bagi bab 1 pengurusan sumber manusia. Jadi kita akan lihat untuk definisi dan peranan pada hari ini. Jadi, untuk pengetahuan para pelajar, pengurusan sumber manusia adalah salah satu bahagian fungsian yang terdapat dalam perniagaan, seperti mana kita dah belajar dalam bab 4 perniagaan tingkatan 4. Jadi, human resource ataupun pengurusan sumber manusia adalah salah satu bahagian fungsian yang paling penting dalam mengelola sumber manusia. Mari kita lihat seterusnya untuk topik ini. Okay, kita akan lihat hasil pembelajaran terlebih dahulu. Cikgu akan berkongsi dengan kamu berdasarkan dokumen penjajaran kurikulum perniagaan tingkatan 5 edisi kedua yang terbaru. Okay, cikgu akan memfokuskan berkenaan dengan kandungan asas. Okay, yang pertama, menyatakan definisi pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Dan yang kedua, kita akan lihat menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia dalam perniagaan. Okay. Seterusnya kita lihat definisi pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Okay, itu definisi bagi PSM atau pengurusan sumber manusia. Seterusnya kita akan lihat kepentingan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, untuk memastikan sumber manusia sentiasa mencukupi. Yang kedua, kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Ketiga, sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Yang keempat, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Yang kelima, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Maksudnya pengagihan sumber manusia ni kita ada banyak bahagian-bahagian dalam kita punya syarikat atau perniagaan. Jadi pembahagian jumlah bilangan pekerja untuk setiap bahagian tu perlulah dikelola dengan berkesan supaya setiap bahagian mendapat jumlah pekerja yang cukup. Okay, dan yang terakhir ialah kepentingannya tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Ini kepentingan bahagian sumber manusia wujud di dalam sesebuah perniagaan. Okey, seterusnya kita ke peranan pengurusan sumber manusia. Apakah peranan pengurusan sumber manusia? Okey, kita lihat di sini ada 9 peranan. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, peranan. Okey, yang pertama, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Mari kita lihat apakah keperluan pekerja ni. Okey. Keperluan pekerja maknanya teknik merekrut pekerja dan proses pemilihan boleh menarik calon yang berkelayakan menyertai sesebuah perniagaan. Okay, cara temuduga dijalankan tu ataupun proses untuk merekrut pekerja tu sendiri boleh menarik pekerja untuk bekerja dengan perniagaan, untuk bekerja dengan sesebuah perniagaan. Okay, kita lihat yang kedua, deskripsi tugas. Deskripsi tugas ni adalah senarai tugas. Senarai tugas yang setiap pekerja perlu lakukan berdasarkan jawatan mereka. Okay, deskripsi tugas yang jelas akan memastikan pekerja menjalankan tugas dengan cekap. Kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, jadi kamu mengetahui apakah bidang tugas kamu dan kamu akan ikut flow pekerjaan yang perlu kamu lakukan. Seterusnya, penawaran kontrak yang menarik akan mendapat memastikan kesetiaan pekerja.
Setiap kali kita nak memilih pekerjaan, kita mesti lihat apakah yang perniagaan tersebut mampu tawarkan kepada pekerja. Kita lihat contoh di sini. Perniagaan akan menjalankan sesi temuduga dalam proses pemilihan pekerja. Setiap perniagaan akan membuat saringan terlebih dahulu sebelum mengambil sesiapa untuk bekerja dengan perniagaan atau organisasi mereka. Seterusnya kita lihat kepada peranan sumber manusia yang kedua, membangunkan pasukan mencapai sasaran. Kita lihat apa dia maksud membangunkan pasukan. Mewujudkan semangat berpasukan. Bila ada pasukan, akan wujud semangat berpasukan di situ, ya. Kita panggil apa? Team spirit. Setiap pekerja akan berusaha mencapai indeks pencapaian utama ataupun kita panggil KPI, Key Performance Indicator. Wujud kerjasama melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Bila mana ada pasukan, akan wujud kerjasama untuk apa? Untuk kita mencapai sasaran ataupun matlamat perniagaan. Kita lihat di sini, memaklumkan KPI setiap kumpulan, memaklumkan KPI setiap kumpulan pekerja yang perlu dicapai untuk melihat kecemerlangan tugas. Setiap pekerja tu dalam pasukan dia ada tahap yang perlu dicapai oleh setiap orang. Seterusnya kita lihat peranan yang ketiga. Yang ketiga, prestasi pasukan. Apa dia prestasi pasukan? Prestasi pasukan adalah yang akan mempengaruhi produktiviti pengeluaran sesuatu perniagaan. Produktiviti di sini dari segi kuantiti dan kualiti. Apa-apa saja pengeluaran, sama ada berbentuk produk ataupun perkhidmatan. Mesti ada dari segi kuantiti dan kualiti. Prestasi dan motivasi pasukan boleh dipertingkatkan. Contohnya kita mengadakan kursus motivasi, latihan dan kursus secara intensif. Intensif maknanya berterusan. Kita ke peranan yang keempat, latihan peningkatan kemahiran. Latihan peningkatan kemahiran maknanya program latihan dan pembangunan mesti diberikan secara berterusan kepada pekerja. Dan program latihan dan pembangunan seperti latihan sambil bekerja. Untuk apa? Untuk memastikan pekerja dapat melengkapkan diri mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Contoh kata pekerja tu bekerja dalam bidang teknikal sebagai juruteknik. Dia sebagai pekerja baru dia perlu diberikan latihan. Kita lihat contoh di sini, menyediakan program latihan amali kepada pekerja baru. Pekerja yang baru memasuki sesebuah perniagaan perlu diberi latihan supaya dia akan mahir dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi bila dah mahir, tak lama dia akan menyumbang kepada produktiviti pengeluaran perniagaan tu. Seterusnya kita akan lihat yang kelima, membentuk persekitaran pekerja yang positif dan harmoni. Peranan pengurusan sumber manusia yang kelima. Macam mana dikatakan persekitaran kerja yang positif dan harmoni? Maknanya persekitaran kerja yang kondusif akan meningkatkan produktiviti. Produktiviti kita kata tadi dari segi pengeluaran, motivasi, kemampuan keupayaan dalaman pekerja tu, kepuasan kerja, mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja. Itu pentingnya persekitaran kerja yang kondusif. Kita maknanya yang selesa lah. Bagi jangka masa panjang, persekitaran kerja yang harmoni membolehkan pekerja tu menjana idea-idea baru serta menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan pihak luar. Kita belajar dah dalam perniagaan tingkatan 4 tahun lepas, menjalin hubungan dengan pihak luar, baik dari segi dengan pembekal, dengan pihak bank, dengan pelabur,
dengan pelanggan, tu pihak luar daripada organisasi, daripada luar organisasi perniagaan. Contoh kita lihat di sini, kemudahan pejabat yang lengkap dan mesra pengguna menjadi keselesaan untuk bekerja. Kita sendiri kalau sebagai pekerja, kita nak ada keselesaan, kita perlu kepada tempat rehat, tempat untuk makan, tempat untuk beribadah. Seterusnya kita akan lihat yang keenam, peranan pengurusan sumber manusia, pemantapan budaya profesional. Apa dia budaya profesional dalam perniagaan? Amalan kerja yang beretika, berintegriti. Etika dan integriti ni apa? Amanah lah. Etika mengikut peraturan, integriti amanah dan jujur. Dan mementingkan kecemerlangan, dapat mewujudkan dan memantapkan budaya profesional. Jadi amalan sesebuah perniagaan yang menjadi kebiasaan mereka dapat menyumbang kepada kewujudan budaya kerja profesional di tempat kerja. Kita lihat contoh di sini. Orang Jepun selalunya mengamalkan apa? TQM, Total Quality Management, Kaizen, 5S, Zero Defect dan sebagainya. Boleh diamalkan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada para pelanggan. Seterusnya kita lihat peranan pengurusan sumber manusia yang ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Pengurusan sumber manusia perlu menggalakkan pembangunan bakat pekerja melalui pelbagai aktiviti. Maknanya kita perlu merancang apa-apa program yang boleh mencungkil bakat pekerja kita sendiri. Mungkin daripada kalangan pekerja tu ada yang mampu menjadi pemimpin. Jadi kalau kita tak buat apa-apa program, kita pun tak tahu keupayaan sebenar pekerja kita. Seterusnya, pekerja yang kreatif dan inovatif dalam organisasi akan memantapkan pencapaian organisasi. Melalui tambah baik hasil produk dan perkhidmatan yang dapat memberi persaingan perniagaan yang lebih baik. Maknanya kita akan menjadi perniagaan yang berdaya saing sebab kita mempunyai barisan pekerja yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, pekerja yang kreatif dan inovatif akan diberikan ganjaran dan penghargaan disebabkan sumbangan, produktiviti dan motivasi kerja mereka. Selalunya kita lihat perniagaan bagi apa? Bonus. Pada hujung tahun, sama ada bonus bulan, ada yang bagi bonus 2 bulan, berdasarkan pencapaian prestasi perniagaan itulah. Seterusnya kita lihat contoh beasiswa pendidikan untuk menyambung pengajian khusus dalam bidang tugas mereka. Bila mana perniagaan dia bagi beasiswa pendidikan kepada pekerja supaya pekerja tu melanjutkan pelajaran dan menambah lagi ilmu dan pengetahuan dalam perniagaan mereka dalam bidang tugas kerja tersebut semasa dalam perniagaan tu supaya dia lebih mahir. Kita lihat yang seterusnya, ke-8, pemberian insentif munasabah. Apa maksud insentif munasabah? Fungsi ganjaran kepada pekerja adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja serta memastikan pekerja rasa mereka dihargai. Bila mana perniagaan memberi ganjaran kepada pekerja, jadi ini secara tak langsung akan membuatkan pekerja rasa dihargai. Dalam masa yang sama, motivasi mereka akan terus meningkat dan mereka pekerja akan terus menyumbang secara positif kepada perniagaan. Pengurusan sumber manusia perlu menjamin atau melindungi kebajikan pekerja. Hal ini bagi mewujudkan kesetiaan pekerja dan persekitaran kerja yang harmoni. Kita katakan pengurus sumber manusia perlu menjaga kebajikan pekerja supaya pekerja setia dengan perniagaan. Contohnya skim kesihatan dan keselamatan yang bersesuaian untuk pekerja. Skim keselamatan ni contohnya kalau bekerja di lapangan, contohnya dalam projek pembinaan,
perlu dijaga kebajikan pekerja itu daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Jika berlaku, pekerja ni perlu diberikan ganti rugi yang bersesuaian. Okey, seterusnya kita lihat yang terakhir, pemberhentian pekerja. Okey, pemberhentian pekerja yang diberhentikan atau menamatkan perkhidmatan akan diberi ganjaran atau pampasan setimpal oleh majikan seperti gratuiti, persaraan dan pencen sebagai tanda penghargaan atas sumbangan mereka. Perniagaan perlu ada sistem perberhentian kerja yang sistematik supaya tidak ada pembaziran tenaga kerja, tidak ada pembaziran sumber manusia. Kalau kata dalam perniagaan tu mempunyai pekerja yang bermasalah, maka pekerja ni perlu dikenakan tindakan. Kalau perlu diberhentikanlah. Jika tidak, pekerja ni tidak menyumbang apa-apa kepada perniagaan. Jadi ini akan merugikan perniagaan. Sebab apa? Terpaksa terus membayar gaji pekerja yang tidak produktif, yang tidak menyumbang. Mewujudkan suasana harmoni dan hubungan baik antara majikan dengan pekerja di dalam perniagaan. Kita tengok contoh pemberhentian pekerja. Ada 4 di sini. 1, persaraan. 2, secara sukarela. 3, dikenakan tindakan disiplin. Dan yang keempat, pemecatan terhadap pekerja. Jadi peranan pengurusan sumber manusia terdapat 9 kesemuanya. Cikgu harap pelajar dapat kuasai ke-9 peranan pengurusan sumber manusia ini. Itu saja untuk hari ini. Cikgu akan sambung perkongsian untuk bab 1 pengurusan sumber manusia pada video seterusnya. Jangan lupa terus menonton dan klik subscribe channel Cikgu Washita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.